Hello guys, bersama saya lagi dalam Orek Nopo Channel. Hari ini saya ingin memberikan perkembangan terkini perkara yang amat memalukan dan menggemparkan seluruh rakyat Malaysia apabila Ketua Polis Negeri Kelantan sendiri telah membuat pengesahan bahawa seorang ustaz akan didakwa hari ini. Sahabat-sahabat semua, dikatakan meliwat pelajar sekolah tahfiz di Bacok, Kelantan dan juga di Machang, Kelantan. Wow, hebat sahabat-sahabat semua. Inilah penunggangan ataupun perilaku seorang individu bergelar ustaz di negeri yang ditadbir oleh Parti PAS, sahabat-sahabat semua. Tetapi perilaku dan tindakan yang dilakukan ini bagi pandangan saya adalah tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Mereka mempunyai fikiran kebinatangan di sana, hawa nafsu yang begitu seakan seperti binatang, sahabat-sahabat semua, melakukan perkara terkutuk seperti ini. Jadi saya ingin memberikan sedikit perkembangan membacakan kaitan media ini untuk kita semua. Apabila dikatakan tuduhan liwat 5 pelajar tahfiz, ustaz akan didakwa hari ini. Berita ini pada malam semalam. Jadi telah pun disahkan akan didakwa hari ini. Jadi kita akan berikan sedikit lagi masa ataupun perkembangan di mahkamah dalam masa hari ini. Jadi berdepan 5 pertuduhan meliwat 5 pelajar lelaki, seorang ustaz di sebuah pusat tahfiz di Machang, Kelantan dijangka akan dihadapkan di Mahkamah Seksyen Kota Baru hari ini. Lelaki berusia 39 tahun berkenan menghadapi 3 pertuduhan bagi kes Machang dan 2 lagi di kes Bacok. Suspek akan dituduh mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Sebelum ini dilaporkan perbuatan keji seorang ustaz dipercayai meliwat 3 pelajar lelaki sejak 2 tahun yang lalu terbongkar selepas ditahan polis baru-baru ini. Dia merupakan tenaga pengajar di sebuah pusat tahfiz di Machang, dicekup pada 16 April yang lalu. Jadi menurut Ketua Polis Daerah Machang, Superintendent Ahmad Zaki Husin, pihaknya menerima 3 laporan berhubung kejadian liwat melibatkan 3 pelajar tahfiz berusia 12 hingga 13 tahun. Jelasnya laporan tersebut dibuat kira-kira 12.56 tengah malam pada 15 April yang lalu. Sebentar tadi saya katakan Ketua Polis Negeri, bukan Ketua Polis Daerah Machang, yaitu Superintendent Ahmad Zaki Husin. Jadi dengan itu sahabat semua, saya juga menarik perhatian saya untuk membaca kenyataan daripada Ketua Polis Daerah ini, yang mana menyatakan bahawa 6 lagi laporan terhadap ustaz didakwa liwat pelajar itu. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita lihat kenyataan daripada Ketua Polis Daerah Machang ini. Jadi beliau berkata bahawa polis telah menerima 6 laporan membabitkan kes seorang ustaz di sebuah pusat tahfiz yang ditahan kerana disaki meliwat 3 pelajarnya sejak 2 tahun yang lalu. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun, yang baju kuning ni yang ada dalam gambarnya adalah Ketua Polis Negeri iaitu Zaki Harun berkata pihaknya tidak menolak akan ada lagi laporan dibuat mangsah terhadap suspek. Katanya 6 laporan diterima, masing-masing 3 di Machang dan juga di Bacok. Banyak perkara yang kita nak lihat, dan setakat ini pada peringkat awal hanya 1 laporan, kemudian menjadi 3 laporan dibuat, dan akhir-akhir ini juga ada lagi laporan yang akan dibuat. Ia membabitkan 3 di Bacok, di mana suspek sebelum ini bertugas di sana. Bila dia pindah ke Machang, dia bawa sekali budak-budak berkenan, dan perbuatan itu disaki bermula sejak 2022 hinggalah April bulan ini, sahabat-sahabat semua, hinggalah dicekup perbuatan tidak berperi kemanusiaan ataupun perbuatan kebinatangan daripada ustaz ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri di Pejabat Polis Daerah Gua Musang di sini semalam. Dan mengulas lanjut, Muhammad Zaki berkata, pihaknya juga akan terus memantau segala aktiviti pengajian agama yang dibuat di madrasah atau pondok kawasan masing-masing. Saya sudah mengarahkan Ketua Polis Daerah dan juga Ketua Balai, katanya, untuk melihat kawasan masing-masing, ada tak madrasah atau pondoknya pengajian yang berbentuk begini.
yang di bawah Majlis Agama Islam Kelantan, Mike, saya rasa tidak ada masalah sebab dipantau. Yang tidak dipantau ini walaupun percuma misalnya, tapi sudah tentulah kos ditanggung oleh seorang persendirian atau masyarakat setempat. Jadi kita mau sekolah agama ini biarlah memberikan pengajian yang betul, yang boleh menjaga kebajikan anak-anak katanya, dan tidak berlaku lagi perkara seperti ini. Kalau kita biarkan takut akan ada lagi yang berlaku katanya. Jadi terdahulu media melaporkan seorang guru sebuah pusat tahfiz ditahan kerana disaki melewat 3 pelajar sejak 2 tahun yang lalu. Dan akhirnya beliau dicekup, ditangkap, dan hari inilah ya beliau ustaz ini akan didakwa di Mahkamah Kota Baru, sahabat-sahabat semua. Jadi satu perkara yang amat-amat memalukan, amat-amat mengejutkan kita. Bagaimana seorang individu yang diberi kepercayaan ya untuk mengajar dan sebagainya, tetapi lain pula yang dilakukannya, sahabat-sahabat semua. Hanya kerana memenuhi kepuasan nafsu beliau sanggup menjadikan pelajar-pelajar ini sebagai tempat penumpias hawa nafsu yang ada pada seorang ustaz ini. Memang memalukan. Seorang yang bergelar ustaz, seorang yang beragama agamawan, ya, tapi perkara seperti ini dilakukan tanpa memikirkan masa depan kanak-kanak yang dijadikan mangsa kepada individu ini, sahabat-sahabat semua. Jadi apa pandangan anda, sahabat semua? Anda boleh berikan komen pandangan anda di dalam ruangan komen. Bagaimana seorang ustaz bergelar seorang yang bergelar ustaz tapi sanggup ya melakukan perkara-perkara terkutuk seperti ini ya. Dan saya percaya rata-rata rakyat Malaysia ya mengecam dan juga tidak menerima ya perlakuan dan juga tindakan, apatah lagi seorang individu itu bukannya rakyat kebanyakan tetapi bergelar sebagai ustaz dan menyalahkan gelaran mereka itu untuk melakukan perkara-perkara terkutuk seperti ini. Itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana dengan anda? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Tapi sebelum itu, bagi anda yang sudah sokong channel ini, terima kasih saya ucapkan kerana sentiasa memberikan sokongan padu. Yang belum, jangan lupa juga untuk terus support dengan cara tekan butang subscribe, like, dan juga share video-video yang ada di dalam channel ini. Jadi terima kasih sekali lagi. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Sekian, bye-bye.